Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Kuliah yang kedua, sambungan daripada perkara yang keenam, pendahuluan, halaman yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia dengan ilmu tasawuf itu menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili kemukakan kepada kita maksud ilmu tasawuf itu sendiri. Ya, kalau sebut maksud, apakah yang perlu dicapai dalam mempelajari ilmu tasawuf? Apa yang perlu dicapai dalam pengajian dan pembelajaran ilmu tasawuf itu? Membersihkan segala anggota yang zahir, bersih daripada segala perbuatan yang keji. Jelas. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili mengambil hujah keterangan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, begitu juga Ihya Ulumiddin, menegaskan bahawa ilmu tasawuf satu bidang ilmu, disiplin ilmu disusun, diatur untuk islahul qalbi, islah, memperbaiki hati. Apabila sebut memperbaiki hati, islahul qalbi, juga disebut tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Juga Imam Ghazali sebut dengan istilah tasfiyatul qulub, mensucikan hati. Tazkiyatul qulub, tasfiyatul qulub, islahul qulub. Kenapa? Ya, nak dibersihkan hati. Baik, kerana hati itu merupakan malakul muta', kata Imam Al-Ghazali. Hati sanubari manusia itu merupakan raja yang ditaati, manakala anggota-anggota zahir, dua tangan, adalah tentera kepada raja yang ditaati. Jadi hati itu diibaratkan
malakul muta', raja yang ditaati, raja yang dipatuhi. Raja yang ditaati, raja yang dipatuhi. Hebatnya raja dek kerana bala tentera. Jadi hati itu dia ada bala tentera yang taat. Apakah bala tentera kepada hati? Baik, anggota-anggota zahir. Dua tangan adalah bala tentera kepada hati. Dua kaki bala tentera kepada hati. Begitu juga dua biji mata yang membolehkan manusia melihat, bala tentera kepada hati. Begitu juga dua telinga, dua lubang telinga yang membolehkan manusia mendengar, ianya juga merupakan bala tentera kepada hati, yang mana hati itu raja yang ditaati. Termasuklah dua lubang hidung. Dua lubang hidung yang membolehkan manusia menghidu bernafas, maka itu juga merupakan bala tentera kepada hati. Maka Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, rahimahullah, dalam kitabnya Minhajul Abidin, begitu juga Ihya Ulumuddin, menjelaskan lagi, al-qalbu kal haudi tajri ilaiha arba'atu anhurin. Hati manusia itu ibarat seperti kolam. Hati manusia itu ibaratnya seperti kolam. Kalau tadi Imam Ghazali menyatakan hati manusia itu diumpamakan seperti raja yang ditaati. Kali ini Imam Al-Ghazali rahimahullah, wafat pada tahun 505 Hijrah, menyatakan bahawa hati itu pula diibaratkan seperti kolam yang mengalir padanya 4 batang sungai. 4 batang sungai. Apa yang dilihat oleh 2 biji mata mengalir masuk dalam kolam hati. Apa yang didengari oleh 2 lubang telinga mengalir masuk dalam kolam hati. Apa yang dihidu mengalir masuk dalam kolam hati. Apa yang diluahkan daripada lidah yang tak bertulang, yang hanya mampu dikawal oleh 2 bibir dan 2 gusi atas dan bawah, apa yang diluahkan oleh lidah yang tak bertulang itu mengalir masuk dalam kolam hati. Apa yang digerakkan oleh 2 tangan, apa yang dijalankan oleh 2 kaki juga mengalir masuk dalam kolam hati. Maknanya ibarat dan perumpamaan yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita maksud pengajaran dan pembelajaran PNP, pengajaran dan pembelajaran ilmu falak itu membersihkan segala anggota zahir. Anggota apa yang nak dibersihkan? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, lidah yang dikawal oleh 2 bibir, 2 gusi, 2 tangan, 2 kaki. Pembersihan anggota zahir. Kenapa nak dibersihkan anggota zahir? Kerana anggota zahir itu menjadi bala tentera kepada hati dan merupakan sungai yang mengalir masuk dalam kolam hati. Baik, maka penjelasan daripada Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah ini diguna pakai oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati.
Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah wafat pada tahun 505 Hijrah menjelaskan keterangan hujahnya berdasarkan ayat 9 dan ayat 10 surah Asy-Syams, ayat 9 dan ayat 10 surah Asy-Syams. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Ayat 9 surah Asy-Syams. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya mendapat kejayaanlah orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya. Bersihkan apa? Ni dia. Membersihkan segala anggota yang zahir, yang menjadi bala tentera kepada hati. Membersihkan segala anggota yang zahir, yang merupakan sungai yang mengalir kepada kolam hati. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya mendapat kejayaanlah orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan diri, bersihkan diri dengan apa? Minyak wangi? Bukan. Membersihkan dirinya di sini maknanya membersihkan segala anggota zahir daripada segala perbuatan keji. Dan Allah Ta'ala nyatakan lagi pada ayat 10 surah Asy-Syams, wa qad khaba, sesungguhnya rugilah man dassaha, orang yang mengotori dirinya. Mengotori diri, dia kotorkan diri dia dengan lecak-lecak main bola? Bukan. Dia kotorkan dirinya itu, dia kotorkan anggota zahir. Dia kotori penglihatan matanya, dia kotori pendengaran telinganya, dia kotori lidah, luahan lidahnya, dia kotori gerak laku dua tangan, dua kakinya, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Itu matlamatnya. Bersih, membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Maka apa itu hati sebenarnya? Hati itu bukan jantung, hati itu bukan limpa. Habis hati itu bukan organ yang membina susuk tubuh badan manusia ni 3. Organ, kelenjar, tisu. Organ, kelenjar, tisu. Itu yang membina tubuh badan manusia. Jadi hati di sini bukannya organ. Hati di sini, al-qalbu itu membawa arti hati sanubari, bukan hati jantung, limpa, empedu. Bukan. Dia bukan jenis organ. Habis hati sanubari. Apabila sebut sahaja hati sanubari, maka orang Melayu lebih mudah dia ambil terus kalimah bahasa Arab qalbu daripada perkataan qalbun. Qalbun tu bahasa Arab, qulubun yang diterjemahkan dalam hati, akhirnya untuk mengelakkan daripada salah faham, supaya tidak diterjemahkan qalbun, qulubun itu dengan hati atau jantung atau limpa atau empedu, dia bukan organ, maka orang Melayu hebat. Oleh itu Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani
dah wafat 200 tahun yang lalu, ambil terus kalimah bahasa Arab dijadikan bahasa Melayu. Qalbun jadi qalbu. Hati sanubari dimaksudkan di sini adalah qalbu. Baik. Jadi hati sanubari dia bukan jenis organ. Habis qalbu. Kenapa nak diambil dia perkataan bahasa Arab qalbu? Supaya ianya berbetulan dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitabnya Minhajul Abidin, begitu juga Ihya Ulumuddin, begitu juga dalam kitabnya Mizanul Amal. Yang dimaksudkan dengan qalbu itu dua. Yang pertama fikiran, yang kedua perasaan. Jadi apabila kita jumpa kalimah-kalimah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, fi qulubihim maradun, di dalam hati sanubari mereka itu kesakitan, sakit hati dia tu. Baik, hati yang dimaksudkan di situ bukan limpa, bukan jenis organ, bukan jantung. Habis hati sanubari, iaitu qalbu, merujuk kepada dua unsur, akal dan nafsu. Kerana akal itu melahirkan fikiran, nafsu itu melahirkan perasaan. Jadi apabila sebut sahaja qalbu, hati sanubari, ianya merujuk kepada dua unsur, akal dan nafsu. Akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Baik, itulah dia qalbu, fikiran dan perasaan. Yang mana fikiran dan perasaan ini dua nilai yang sentiasa berhubung. Apa yang manusia fikir, itulah yang manusia rasa. Apa yang manusia rasa, itulah yang manusia fikir. Dua, fikiran dan perasaan, yang tak boleh dipisahkan. Yang kita nak fikiran yang baik, kata Imam Al-Ghazali, iaitu yaqazah. Dan perasaan yang baik, iaitu iffah. Yang kita nak jauhkan fikiran yang jahat, iaitu ghaflah. Dan perasaan yang jahat, iaitu syahwah. Yang kita nak bentuk dalam diri kita fikiran yang baik, idea yang baik, iaitu yaqazah. Begitu juga keinginan, kehendak, kemahuan, taste yang baik, iaitu iffah. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala isytiharkan pada ayat 9 dan ayat 10 surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya mendapat kejayaanlah orang yang membersihkan dirinya, supaya lahirlah pada dirinya fikiran yang baik, yaqazah, dan keinginan perasaan, taste yang baik, iaitu iffah. Dan wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori jiwanya. Mengotori dirinya itu menyebabkan dirinya itu memprodukkan idea, fikiran yang jahat, ghaflah, lalai.
Begitu juga memprodukkan keinginan, kehendak, kemahuan yang jahat, iaitu syahwat. Wa qad khaba man dassaha. Baik. Dan dikendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Apa dia? Pertama mata, dan kedua telinga, dan ketiga lidah, dan keempat perut, dan kelima faraj kemaluan, dan keenam 2 tangan, dan ketujuh 2 kaki. Jelas kepada kita 7 anggota yang dimaksudkan itu, 6 daripadanya adalah anggota wudu. Tangan anggota wudu, kaki anggota wudu, ya, telinga anggota wudu, tapi sunat menyapu air pada 2 coping telinga. Yelah, mata tu kerana muka. Apa yang ada di muka perlu dibasuh. Apa yang ada kat muka? Mata. Tapi taklah sampai perlu masukkan air dalam mata. Tapi cukuplah air itu membasuh muka tu. Faghsilu wujuhakum, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Basuhlah mukamu itu. Basuh muka itu, kata Imam Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 207 Hijrah. Basuh muka tu maknanya apa jua anggota yang ada pada muka, melengkapi mata, melengkapi hidung, melengkapi mulut, bibir. Tinggal lagi, ialah baik. Dan hendaklah engkau ingat dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat. Ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya, yakni pelihara dan memanfaatkan. Pelihara anggota-anggota yang 7 itu daripada perkara-perkara yang dilarang. Mensyukurinya, manfaatkan anggota-anggota yang 7 itu untuk kebaikan. Ada 2 perkara di sini. Yang pertama, tegahan dan perintahan. Yang ditegah, apa yang ditegah daripada 7 anggota yang dimaksudkan. Pelihara daripada apa yang ditegah. Baik, apa yang disuruh, inilah dia maknanya mensyukuri, memanfaatkan. Mensyukuri, memanfaatkan. Ya, kita hargai 2 mata yang Allah beri. Kita hargai 2 lubang telinga yang Allah beri. Kita hargai 2 tangan yang Allah hargai. Ya, kita hargai 7 anggota yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang dimaksudkan. Maka tumpuannya kepada 7 anggota akan dibahaskan nanti satu persatu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, man waqa syarra liqaliqihi wa qibqibihi wa zibzibihi faqad wajabat lahul jannah. Man waqa, sesiapa yang memelihara.
Apa yang dipelihara? Syarra liqlihi, kejahatan lidahnya. Wa qibqibihi, kejahatan perutnya. Wa zibzibihi, kejahatan daripada gerak gerinya. Kalau sebut gerak geri, 2 tangan, 2 kaki. Faqat, maka sesungguhnya. Wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Maka Rasulullah bagi jaminan, siapa yang dapat pelihara liqliqihi, lidah, pelihara daripada kejahatan lidah. Wa qibqibihi, pelihara daripada kejahatan perut. Wah, kejahatan perut ni banyak. Kerana perut dimaksudkan di sini adalah hati sanubari, iaitu hati sanubari yang Imam Ghazali nyatakan diibaratkan seperti kolam, dan juga yang diibaratkan seperti raja yang ditaati. Jadi itulah dia hati sanubari, fikiran dan perasaan. Kerana fikiran dan perasaan itu sebenarnya dia melengkapi erti kata roh, roh sultaniyah. Tak nampak, kita pun tak tahu roh tu apa. Tetapi kalau sebut fikiran, fikiran tu apa? Fikir lah orang utara kata. Berfikiran. Tak nampak. Ya. Perasaan. Hang tak rasa ke? Rasa apa? Jadi maka ianya menjelaskan kepada kita bahawa benda yang tak nampak. Oleh itu, itulah dia hati sanubari, yang Imam Ghazali menyatakan seperti raja yang ditaati. Jadi fikiran dan perasaan ni dia boleh mengarahkan, dia boleh perintahkan 2 matanya. Kau tengok tu, kau tengok tu. Dia boleh perintahkan 2 telinga. Kau dengar betul-betul. Dia boleh perintahkan lidah pula. Cakap. Dia boleh perintahkan pula hidung. Itulah dia raja yang ditaati. Apatah lagi dia kolam. Jadi apa yang dilihat mengalir ke dalam kolam hati. Kalau yang dilihat itu keruh, keruhlah kolam hati. Apa yang didengar mengalir dalam kolam hati. Kalau yang didengari itu keruh, keruhlah kolam hati. Apa yang disebut benda yang jijik, kotor, kotorlah kolam hati. Ni dia nak jelaskan kepada kita ilmu tasawuf itu. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia 7 anggota tadi itu, nescaya selagi jadi saksi semuanya, ketujuh anggota itu tadi akan menjadi saksi atas engkau pada hari kiamat, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Artinya pada hari kiamat maka mengecap oleh Allah Ta'ala. Jadi ini bahasa lama. Cop, ngecap tu cop. Jadi kita kata kalau dah dicop tu dah dikontrol, dikawal, dikunci. Pada hari kiamat maknanya Allah mengunci, Allah kunci, Allah gari
atas segala mulut mereka itu. Artinya menegah ia akan dia, Allah tegah akan dia mulut manusia daripada bercakap, berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan. Maka oleh kerana mulut dah dikunci, mulut dah digari, mulut dah dicop, tak boleh apa dah, berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Tangan pula yang mengambil alih tempat mulut manusia dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan dia di dalam dunia. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi wafat pada tahun 465 Hijrah. Tokoh ulama tasawuf dan dia juga ulama tafsir di zamannya, dihormati, disegani. 465 Hijrah, dah 1000 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarat menghuraikan ayat 65 surah Yasin, menyatakan dalam satu riwayat betapa rambut bulu roma pun menjadi saksi. Jangan kata dua tangan berkata-kata, bukan sekadar dua kaki berkata-kata, setelah lidah dikunci, mulut dikunci, bulu roma pun menjadi saksi. Begitu juga rambut di kepala menjadi saksi. Nak jelaskan baik, tokoh ulama tafsir, tokoh ulama tasawuf Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi. Sebagaimana kuliah yang lalu, setelah kita faham fakta sejarah, ya, tahun 200 Hijrah tenggelam ilmu tasawuf, yang ketika itu ilmu tasawuf dikenali dengan nama ilmu akhlakun nubuwah. Siapa yang nak berakhlak sebagaimana akhlak nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan, akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengakui liutammima makarimal akhlak, aku tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, supaya manusia itu mulia akhlaknya. Perakuan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 200 Hijrah, dunia Islam menyaksikan ilmu akhlakun nubuwah terpadam, tak digemari, tak disukai, dipinggirkan. Kita pun faham khalifah zaman itu pun dah tak berminat, ya. Hinggalah 400 Hijrah, atau saat-saat kerajaan Islam Bani Abbasiyah jatuh, nak jatuh ke tangan Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, bukan Shah Rukh. Dan nak jatuh tu, waktu itulah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi, ilmu tu dah ada, tinggal lagi tak dapat peruntukkan, malah dipinggirkan. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi bangkitkan, bangunkan semula ilmu akhlakun nubuwah,
Pun begitu, oleh kerana ilmu akhlakun nubuah ni sebenarnya mendapat tentangan, jadi diubah dengan istilah, malah dimomok-momokkan, disebut dalam masyarakat pada zaman itu ilmu tasawuf. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi apabila ditanya, apa yang kau nak bangunkan ilmu ni? Orang sibuk belajar ilmu sains dan teknologi, akademik. Ni apa ni? Dia orang nampak bahawa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi nak bangkitkan semula ilmu akhlakun nubuah ni. Tapi dia orang mengatakan ini ilmu tasawuf. Wah. Jadi oleh itu Imam Al-Qushairi jelaskan tasawuf itu daripada perkataan asalnya safwah. Tu tengok ditafsirkan begitu. Kalau tak, akan ditafsirkan dengan baju yang berbulu. Kerana apa yang kita faham, dalam pada zaman itu, kalau siapa yang nak ilmu akhlakun nubuah ni orang susah, orang miskin, yang pakai baju bercompang camping. Habis kenapa dinamakan soft tu bulu? Orang miskin zaman tu, jadi baju sejuk dia tu bertampal-tampal bulu ini, bertampal bulu tu, itu pun tak habis, sekerat, orang susah. Jadi di zaman Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi yang wafat pada tahun 465 Hijrah, ilmu akhlakun nubuah ni dianggap sebagai ilmu untuk orang fakir miskin. Dianggap sebagai ilmu untuk orang fakir miskin. Orang dah tak ada dah. Kenapa? Dah khalifah zaman tu pun perangai ni macam mana kita pun faham. Maka tak ada dia, menentang dia, dituduh pula ni ilmu tasawuf, pakai baju bulu yang bercompang camping, ni ilmu untuk orang miskin. Jadi tapi lah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi, kita faham kerana zaman itu kerajaan Islam Bani Abbasiyah akan tumbang. Dah tumbang tu mulalah naik, dan Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah kembangkan lagi ilmu akhlakun nubuah yang telah masyhur dengan nama ilmu tasawuf. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi namakan, bila orang bertanya dengan dia, tasawuf ni benda, mereka kata tasawuf itu adalah safwah, ilmu safwah, ilmu untuk melahirkan insan-insan yang menjadi pilihan Allah. Safwah tu maknanya pilihan. Ada tokoh ulama buat kitab Safwatut Tafasir, maknanya tafsir Al-Quran yang menjadi pilihan. Safwat ada kat situ, kat kita punya buku tu, Safwatut Tafasir, tafsir Al-Quran yang menjadi pilihan. Safwah, nak mempertahankan ilmu ni, untuk apa benda ilmu ni? Bukan boleh generate income. Tak, ilmu tasawuf ini safwah, ilmu, disiplin ilmu yang akan memprodukkan insan-insan yang menjadi pilihan Allah, khiyarullah. Nak nyatakan punya sukarnya pada zaman itu. Maka ilmu tasawuf itu berkembang semula pada tahun 500 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, maknanya bila jatuh empire Islam yang hebat-hebat, jatuh, hingga kan kita kata As-Sultan Ulugbek memeluk agama Islam yang merupakan cucu kepada Hulagu Khan. Peluk Islam tu kerana dia tengok akhlak, akhlakun nubuwah, akhlak-akhlak kenabian itu telah mula ada pada
diri umat Islam. Tu dia. Maksudnya zaman itu dah ramai yang belajar ilmu tasawuf. Dah mula bangkit balik. Dah mula bangkit balik. Selama ni ditentangi oleh khalifah sendiri. Yalah, kita pun faham kan, kerana kerajaan Bani Abbasiyah tu Mu'tazilah. Imam Ghazali ni pada zaman khalifah siapa? Dia maknanya dah zaman-zaman pengakhir khalifah Abbasiyah dah nak habis lah. Lepas tu pecah dah banyak kan. Rezekinya apabila Islam dijatuhkan oleh kerajaan Mongol, tak lama, dalam tempoh masa 20 tahun, kerajaan Mongol kufar tu berubah menjadi kerajaan Mongol Islam. Antaranya As-Sultan Ulubeh, yang orang kata menjadi pakar ilmu falak. Dia yang bangunkan balik ilmu falak. Begitu juga dengan kita kata ilmu akhlakun nubuwah. Dia sendiri Al-Syaikh Al-Imam As-Sultan Ulubeh tu, dipanggil Al-Imam tu, dia mati dibunuh oleh anaknya. Jadi dari situ menyedarkan bahawa kenapa seorang anak bunuh seorang ayah. Kerana zaman tu akhlakun nubuwah ni baru nak bertapak. Manusia wali'azubillah lah kan. Jadi perkara biasa, bunuh-membunuh. Seperti zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia ada 2 isteri. Isteri pertama dapat anak laki-laki Al-Amin. Isteri kedua Al-Ma'mun. Jadi Al-Amin lah jadi sultan, jadi khalifah. Al-Ma'mun bunuh Al-Amin. Main bunuh-bunuh aje, peduli apa? Kerana dia orang tu memang tak didedahkan dengan akhlakun nubuwah. Tak ada perasaan ke? Adik-beradik bunuh. Jangan cakap tak ada perasaan. Dia tak belajar perasaan tu binatang apa. Zaman tu Perasaan nak berkuasa. Wal'iyazubillah. Baik, maka cerita ni fakta sejarah. Berkembang ilmu tasawuf ini daripada zaman Imam Al-Ghazali sampailah tokoh-tokoh ulama-ulama selepas Imam Al-Ghazali, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah Askandari, wafat pada tahun 709 Hijrah. Tokoh-tokoh ulama-ulama tasawuf. Jadi diorang ni memang kita tengok pada dasarnya tak ada apa-apa jawatan lah. Yang jelas maknanya bertujuan untuk bangun balik akhlakun nubuwah ini. Tinggal lagi apabila ditanya kepada Al-Syaikh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri yang wafat pada tahun 1277 Hijrah, merupakan Syaikh Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ni dah padam dah hampir malap dah. Tiba-tiba dibangunkan oleh seorang tokoh ulama, Al-Syaikh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Wafat pada tahun 1277 Hijrah. Dah 200 tahun yang lalu. Barulah Universiti Al-Azhar ni gah semula. Al-Syaikh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Jadi Al-Syaikh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri ni dia pun bangunkan Universiti Al-Azhar itu, disuburkan ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlakun nubuwah. Zaman itu penduduk Mesir dah mula ramai. Begitu juga maknanya dia tokoh ulama yang buat kitab
Jauharat Tauhid, Matan Jauharah, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Matan Jauharah. Dulu waktu belajar pondok penanti, Tuan Guru Haji Hashim, dia mengajar kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jauharatul Tauhid. Kita panggil syarah kepada Matan Jauharah. Dulu masa belajar dengan Tuan Guru Haji Hashim, Tuan Guru Haji Hashim Hanafiah, Allah, baca bait syair. Oh, kita kena baca bait syair. Kena baca bait syair tu. Kerana Matan Jauharah semua bait-bait syair. Warujjihat ziyadatul imani bimatazi duta'atul insani. Dia punya bait syair tu, dia ada orang kata bahar dia sendiri. Timbangan. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Warujjihat ziyadatul imani. Iman dalam diri seorang itu boleh dipertingkatkan dengan mempertingkatkan amal-amal ibadah. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Dulu wajib menghafaz semua tu. Bukan nak menghafaz Quran aja. Matan-matan tu pun kena hafaz. Tu karangan Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri, wafat pada tahun 1277 Hijrah, dah 200 tahun yang lalu. Maka Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam Matan Jauharahnya menyatakan dalam bait syairnya, innat tasawuf, dalam bait syairnya tu dia ada kemukakan dalam bait syairnya, nak kena ingat dia punya, kejap, nak kena ingat dia punya apa namanya tu, dia punya timbangan dia. In lam yudha afalam yushhar bikas aratin awdar. In lam yudha afwalam yushhar bikas aratin aw. Baru boleh ingat. Balit tasawufi an tasawufi bila kadarin. Balit tasawufu an, bahkan ilmu tasawuf itu, balit tasawufu an, bahkan ilmu tasawuf itu bahawa tasawufi bila kadarin, ianya merupakan satu bidang ilmu membersihkan diri manusia supaya tiada kadarin, iaitu kekaratan di hati sanubari. Sedap bait syair dia. Balit tasawufu antasofu bila kadarin. Yalah, budak sekarang mana nak hafal tu, dia nak hafal game aja. Dulu kita belajar pondok wajib hafal bait-bait syair tu. Sebelum Tuan Guru Haji Hashim nak baca kitab tu, kita pun dah ada duduk depan tu, dia tengok Hanafiah habis. Bait syair yang ni apa? Cepat, hang jangan lembab. Balit tasawufi tasawufi bila kadarin. Baru dibahas. Balit tasawuf, bahkan ilmu tasawuf itu antasawuf, bahawa engkau membersihkan diri engkau bila dengan ketiadaan kadarin, tiada kekaratan pada hati sanubarimu itu. Ini ceritalah ada kita pergi mana-mana sejarah ilmu tasawuf tu. Jadi masa belajar dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati wajibkan kita menghafaz
Matan Azkiya. Dia namanya kitab tu Hidayatul Azkiya, petunjuk untuk pembersihan hati sanubari. Itu kalam-kalam syair. Karangan Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Ibnu Ali yang wafat pada tahun 928 Hijrah. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Ibnu Ali ni, dia belajar dengan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 909 Hijrah. Jadi kalau kita belajar ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i, antara tokoh-tokoh yang disebut adalah Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia akan berganding dengan Asy-Syaikh Al-Imam Ramli. Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar. Tapi yang paling hebat Syekh Ibnu Hajar, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat pada tahun 909 Hijrah. Sezaman dengan tokoh ulama hadis Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijrah. Itu zaman-zaman kegemilangan. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat pada tahun 909 Hijrah. Ada seorang anak muridnya yang datang daripada Kerala, Malbari, belajar dekat Al-Masjidil Haram. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, orang Mesir, datang berhijrah, dilantik sebagai guru untuk mengajar mazhab Imam Asy-Syafi'i di Al-Masjidil Haram. Wafat pada tahun 909 Hijrah. Sekarang 1442. Dia ada seorang anak muridnya, orang paling alim daripada Malabar, Kerala, datang belajar dengan dia, Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Ibnu Ali. Jadi Syekh Zainuddin, Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin ini, dia belajar dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami fiqh dan tasawuf. Pun begitu, yang dia sempat buat matan-matan tasawuf, iaitu matan Al-Azkiyah, Kifayatul Azkiyah, Hidayatul Azkiyah yang sempat dibuat. Antara bait syairnya, innat tasawwufa kullahu lahwal adab. Tu senam bait itu. Innat tasawwufa, bahawasanya ilmu tasawuf itu kullahu, keseluruhannya, lahwal adab, membicarakan tentang nilai-nilai peradaban. Adab seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ilmu tasawuf lah tu. Adab manusia dengan manusia. Adab manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Innat tasawwufa kullahu lahwal adabi. Cantik susunan bait syair tu. Bahawasanya ilmu tasawuf itu keseluruhannya membicarakan tentang nilai-nilai peradaban seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bersama manusia, manusia adabnya bersama dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi pun begitu, selepas dia karang matan Hidayatul Azkiyah, dia meninggal dunia tahun 928 Hijrah. Meninggal dunia. Maka dia ada seorang anak namanya
Abdul Aziz. Abdul Aziz ini dia sempat menunaikan hajat bapa dia untuk mengarang kitab fiqh. Bapa dia ni belajar fiqh dengan tasawuf, tapi sempat buat matan tasawuf. Yang fiqh tak sempat. Maka anaknya Abdul Aziz, Syekh Al-Imam Abdul Aziz, buat namanya Qurrata A'yun. Buat matan Qurrata A'yun. Maka anak kepada Abdul Aziz ni, cucu kepada Zainuddin ni, maka dinamakan anak dia dengan nama bapa dia. Oh, nama sama. Nama sama, Zainuddin. Maka disebut Zainuddin kedua. Maka kalau disebut Syekh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali. Jadi apabila sampailah kepada cucu, kita kata Zainuddin kedua ni, Zainuddin diteruskan. Bapa dia sempat buat kitab Qurratu A'yun, maka dia buat perbahasan lebih panjang namanya Fathul Mu'in. Ada kitab Fathul Mu'in. Dia wafat, maknanya atuk sempat buat kitab tasawuf, ayah kitab fiqh, anak teruskan, cucu teruskan ayah dia, iaitu dia sempurnakan dengan namanya Fathul Mu'in. Itu namanya Fathul Mu'in. Maka ada tokoh, oleh kerana ni tokoh ulama zaman itu, ada seorang tokoh ulama Makkah Al-Mukarramah. Ini orang Arab. Dia bawa semua ilmu tu untuk diajar di Al-Masjidil Haram, iaitu Syekh Al-Imam Saidil Bakri Muhammad Shatta Ad-Dimyati. Maka disyarahkan kitab Fathul Mu'in dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi I'anatul Talibin tu karangan Syekh Al-Imam Saidil Bakri Muhammad Shatta Ad-Dimyati, I'anatul Talibin. Dia wafat pada tahun 1315 Hijrah, 1315. Kan jarak dia tu. Oleh itu dia berusaha, oleh kerana dia kata dia dah buat syarah hasyiah untuk cucu Zainuddin kedua, dia dah buat syarah pula untuk Zainuddin pertama. Maka daripada kitab tasawuf namanya Hidayatul Azkiya, Syekh Saidi Bakri Muhammad Shatta Ad-Dimyati ni yang wafat pada tahun 1315, dia buat syarah kepada kitab tasawuf dinamakan Kifayatul Atqiya. Atqiya, alif ta qaf ya alif hamzah. Atqiya. Kifayatul Atqiya itu adalah syarah kepada matan bait syair tasawuf, iaitu Hidayatul Azkiya. Jadi masa belajar dengan Tuan Guru Jom Masa Mangkati, wajib menghafal matan Azkiya. Dengan Tuan Guru Haji Hashim, wajib menghafal matan Jawharatul Tauhid. Jadi kita belajar pondok dulu sibuk menghafal matan. Kadang-kadang tanya juga, hafal matan tak dapat allowance apa pun, tak dapat isbat pun. Yang memang tak dapat lah. Tapi tu cukup marah kalau nak mula baca kitab, dia mesti tanya dulu. Kita pun datang Hanafiah, orang lain tak ada ke, aku je kena. Tapi baguslah, tak dapat habis. Dia akan tanya orang yang biasanya tak menghafal. Macam kita ni dah besar, belajar dah besar, tapi dia nak pastikan yang penting Hanafiah tu kena ada pada setiap kali kuliah. Dengan Tok Guru Haji Muhammad Saman Kati, dapatlah orang kata belajar kitab matan Hidayatul Azkiya, bait-bait syair. Dengan Tuan Guru Haji Hashim dapatlah
Jawharatul Tauhid. Jadi kita pun bukan tahu sangat kita cerita ni. Dialah Tok Guru ni bila ajar kita cerita kenapa, siapa mengarang kitab ni, siapa, apa hubungan. Jangan takut. Nilai tu maknanya bukan baca kitab faham sendiri. Jangan baca kitab faham sendiri. Mesti ada maknanya penerangan, penjelasan, pertautan, hingga tafsir Al-Quran tu pun. Sebab itu kalau nanti lepas ni apabila kita baca kitab Penawar Bagi Hati ni, tafsir Al-Qurannya itu dan Al-Hadis, kita akan ikut bagaimana penafsiran Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi. Kerana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi ni latar belakangnya ilmu tasawuf, yang wafat pada tahun 465 Hijrah. Dia lain. Kalau kita belajar kitab, contohnya belajar kitab Falak, jadi Walid selalu akan ambil hujah-hujah penafsiran Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijrah. Kenapa ambil Fakhruddin Ar-Razi? Dia tu memang latar belakangnya tu saintis. Latar belakang dia, fahaman dia. Begitu juga Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alusi 1270 wafat. Tafsir Ruhul Ma'ani. Dia ni memang berlatar belakangkan ulama falak. Tapi ialah alim tetap alim, walau bagaimanapun kalau kita nak memahami firman-firman Allah berhubung tentang ilmu tasawuf yang ada kaitan dengan ilmu tasawuf, kena buka tafsir Lataiful Isyarat yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi, wafat pada tahun 465 Hijrah. Baru kita akan faham makna tersurat, makna tersirat daripada firman Allah itu sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.